Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Abdul Mustaqim bin Abdul Ghafar dan Haras Aiman bin Zulkarnain akan menerangkan sedikit sebanyak tentang produk Unilever. Next. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan ceritakan sedikit sebanyak tentang produk Unilever. Produk Unilever ni adalah syarikat kepenggunaan transnasional British Belanda yang mempunyai beribu pejabat di London, United Kingdom. Di Belanda dia ada pejabat di Rotterdam. Unilever ni dia diiktiraf sebagai syarikat terbesar di dunia yang diukur pada tahun 2012. Dan Unilever juga mempunyai lebih 400 jenama di bawah Unilever. Antara jenama-jenama yang selalu kita dengar ialah Dove, produk rambut, ataupun produk makanan, Lipton dan Knorr. Next slide. Okey, kita masuk tindakan iklim. Dunia pelepasan sifar bersih adalah mungkin yang dibawa oleh Unilever lah. Iaitu kami mempunyai rancangan yang bercita-cita tinggi untuk membawa kami membersihkan sifar pelepasan menjelang 2039. Kami beralih ke tenaga yang boleh diperbaharui di seluruh operasi kami. Mencari bahan rendah karbon baru, memperluas rangkaian produk berasaskan tumbuhan kami dan mengembangkan produk pembersih dan dobi tanpa bahan bakar fosil. Kami memanfaatkan kekuatan untuk mendorong perubahan di luar perniagaan kami. Jenama kami berusaha untuk memudahkan orang membuat pilihan yang berterusan. Dan kami menyeru kerajaan, perniagaan dan rakan kongsi lain untuk meningkatkan cita-cita mereka dan bergabung dengan perlumbaan untuk mencapai sifar pelepasan. Next slide. Seterusnya kita lihat pembebasan sifar bersih dari semua produk kami, iaitu produk Unilever lah, dari sumber hingga tempat penjualan menjelang 2039. Tidak syak lagi bahawa dunia perlu berkurang dan cepat pada tahun 2020. Jadi Unilever mengumumkan matlamat untuk mencapai pelepasan sifar bersih dari sumber ke titik penjualan menjelang tahun 2039. Ini bermaksud kami akan mengurangkan kesan gas rumah hijau (GRK) secara radikal pada setiap peringkat pengeluaran dari bahan mentah yang kami sumberkan hingga pembuatan sehingga produk kami dijual. Walaupun fokus kami adalah untuk mencapai pengurangan pelepasan GRK mutlak. Kami akan mencapai pelepasan sifar bersih dengan menjana atau membeli offset GHG berkualiti tinggi untuk sisa pelepasan. Semua offset akan disahkan oleh pihak ketiga. Next slide. Setelah itu kita akan tengok separuh kesan rumah hijau dari produk Unilever sepanjang kitaran hidup menjelang 2030. Jadi di sini mereka berkata jenama kami akan berusaha mengurangkan separuh jejak gas rumah hijau GHG secawan teh, cucian atau mencuci rambut pada akhir dekad ini melalui inovasi kepakaran R&D dan perkongsian dengan pembekal. Kami mencari penyelesaian karbon rendah untuk produk seharian seperti botol spray rambut Love Beauty dan Planet. Kami yang mengurangkan pelepasan karbon dengan menggunakan udara termempat. Seterusnya saya kesahkan kepada Mama Aras untuk penerangan yang selanjutnya lah. Okey, seterusnya pembebasan sifar dalam operasi kami menjelang tahun 2030. Kami menetapkan sasaran pelepasan gas rumah kaca ketika melancarkan rancangan hidup berkelanjutan Unilever pada tahun 2010. Kami telah memperluas fokus kami di luar lokasi pembuatan untuk diterapkan pada operasi global kami.
Untuk mencapai matlamat baru kami untuk mencapai sifar pelepasan dari operasi kami berusaha untuk menghilangkan bahan bakar fosil sepenuhnya dan beralih ke 100% tenaga boleh diperbaharui di seluruh operasi kami. Next. Kongsi jejak karbon dari setiap produk yang kami jual. Cita-cita Unilever untuk menyampaikan jejak karbon setiap produk yang kami jual kepada pengguna. Kami belum tahu seperti apa, tetapi kami tahu bahawa apa sahaja yang kami sampaikan mengenai kesan iklim produk memerlukan konteks untuk menjadikannya bermakna bagi orang lain. Kami percaya bahawa ketulusan mengenai impak karbon akan membantu mempercepat kemajuan dalam perlumbaan global menjadi sifar karbon. Kami sedang menyiapkan projek perintis untuk menyelesaikan prototipe jejak karbon yang pantas dengan beberapa jenama kami. Ini akan membantu kita menguji mesej mengenai kesan karbon untuk melihat apa yang berkesan. Kami juga menyediakan sistem untuk pembukal kami untuk menyatakan jejak karbon barang dan perkhidmatan yang disediakan pada setiap invoice. Next. Pengendalian air. Keselamatan air merupakan risiko kepada sumber, operasi pembuatan dan pengguna kita. Dan perubahan iklim diproyeksikan akan meningkatkan lagi ketidakamanan air. Sebagai penjaga air, kami terlibat dalam inovasi dan tindakan kolektif untuk memelihara dan melindungi sumber air, untuk menciptakan masa depan di mana setiap orang mempunyai akses kebekalan air yang selamat dan berdaya tahan. Next slide. Memelihara air dalam operasi kami. Sejak tahun 2008, kami telah mengurangkan jumlah air yang kami gunakan di laman perbuatan kami sebanyak 49% per tan pengeluaran. Kami terus mengoptimalkan operasi kami sehingga kami dapat melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit dengan bekerja dengan rangkaian kecemerlangan pembuatan, kumpulan industri dan kepakaran pembekal kami. Hari ini sekitar 40% tapak pembuatan kami terletak di kawasan yang diklasifikasikan sebagai tertekan air. Kami memberikan lebih tumpuan pada laman web ini, meletakkan sasaran yang lebih cita-cita tinggi dan menyokong laman web untuk mengambil tindakan. Okay, next slide. Tindakan kolektif terhadap sumber air tempatan. Kami meningkatkan usaha kami untuk mengurangkan risiko air. Matlamat kami adalah untuk melaksanakan program pengawasan air di 100 kawasan yang paling tertekan dengan air pada tahun 2030 dan bekerjasama dengan pihak lain untuk menangani cabaran air bersama akan menjadi sangat penting. Kami memanfaatkan apa yang telah kami pelajari dari program Prabhat kami di India yang bekerjasama dengan komuniti untuk menangani risiko kualiti dan bekalan air dan mengadopsi alias for water stewardship standard serta belajar dari amalan terbaik rakan sebaya kami. Okay, next. Seterusnya saya serahkan kepada Abdul Mustaqim. Okey, kita lihat dari segi 100% electric grid,
yang boleh diperbarui yang dinyatakan oleh Unilever. Sejak awal tahun 2020, kami memperolehi 100% elektrik grid yang boleh diperbaharui di seluruh operasi kami di seluruh dunia. Ini bermakna kita sekarang membeli elektrik grid yang boleh diperbaharui untuk memberi kuasa kepada semua kilang, pejabat kemudahan R&D, pusat data, gudang dan pusat pengedaran. Kami adalah penanda tangan pendiri kempen global RE100 dibuka di tingkat baru untuk perniagaan yang berkomitmen untuk menggunakan elektrik boleh diperbarui 100%. Ini bermakna kami bekerjasama dengan syarikat lain untuk menunjukkan terdapat permintaan yang besar untuk elektrik yang boleh diperbaharui. Yang kami harap dapat meningkatkan ketersediaannya dan menurunkan harga di seluruh dunia. Next slide. Bencana kuasa boleh diperbaharui kami sendiri. Sebilangan besar laman web kami memerlukan bentuk tenaga lain untuk menghidupkan peralatan mereka. Jadi kami perlu melampaui membeli elektrik yang boleh diperbaharui dan menghasilkan tenaga boleh diperbaharui sendiri di lokasi. Sebilangan besar laman web kami beralih dari sistem tenaga berasaskan bahan bakar fosil seperti arang batu dan gas untuk membersihkan alternatif tenaga seperti angin, solar dan biogesim. Pada masa ini, kemudahan Unilever di lebih 20 negara mempunyai pemasangan solar di lokasi. Next slide. Okey, untuk secara kesimpulannya kita dapat tengoklah di mana Unilever ni mampu mengekalkan pencapaian atau prestasi yang baik dari segi bukan ekonomi atau pembangunan, sebagai contoh dari segi kesan rumah hijau. Jadi itu sajalah daripada kami. Sekian, terima kasih.